Berita mengenai usaha syarikat-syarikat gergasi dari luar masuk melabur ke Indonesia semakin kerap kedengaran. Rundingan dengan syarikat-syarikat terkenal dunia membuatkan ramai yang mula bercakap mengenai kemampuan Presiden negara jiran kita ini dalam menarik minat pelabur besar untuk masuk. Joko Widodo bukanlah seorang pemimpin yang serba sempurna, tetapi beliau sedar yang Indonesia sangat ketinggalan dalam banyak perkara. Disebabkan oleh itu, Jokowi tetap dengan ideanya untuk fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber manusia dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya. Jokowi telah memenangi 2 pilihan raya dengan semangat Indonesia Maju. Sejak tahun 2015, ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi berkembang 5% tahun. Ini bermakna beliau telah berjaya menghasilkan 250 bilion US dollar sepenggal. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Presiden Jokowi memajukan Indonesia. Teruskan menonton. Joko Widodo atau juga dikenali sebagai Jokowi merupakan Presiden Indonesia pertama yang tidak mempunyai latar belakang tentera atau tergolong dalam salah satu keluarga politik terkemuka negara itu. Kejayaan beliau dalam pilihan raya dilihat oleh ramai penganalisis sebagai menandakan permulaan era baru politik Indonesia yang lebih demokratik. Jokowi dilahirkan dan dibesarkan di Surakarta, sebuah bandar di tengah-tengah Jawa Timur Laut, Yogyakarta. Bapanya adalah seorang penjual kayu yang menjalankan perniagaannya di jalan-jalan bandar. Datang dari latar belakang orang susah menjadikannya salah satu daya penarik buat Jokowi apabila beliau mula menceburi politik. Jokowi mendapat ijazah dalam bidang kejuruteraan perhutanan pada tahun 1985 dari Universiti Gajah Mada yang terletak di Yogyakarta. Selepas tamat pengajian, beliau bekerja selama beberapa tahun di sebuah kilang pulpa milik kerajaan yang terletak di wilayah Aceh di utara Sumatera. Kemudian, beliau membuka kilang perabotnya sendiri di kampung halamannya di Surakarta. Pada tahun 2002, Jokowi telah menjadi pengeksport perabot yang sangat berjaya dengan bilik pameran di beberapa benua serta menjadi pengerusi cawangan tempatan bagi Persatuan Pengeluar Perabot yang berpengaruh di Indonesia. Jokowi memulakan kerjaya politiknya sekitar tahun 2005 apabila beliau berjaya memenangi pemilihan sebagai Datuk Bandar Surakarta mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepanjang tempoh berkhidmat, beliau berjaya dalam mengurangkan kadar jenayah dan menarik pelancong asing masuk ke bandar itu. Jokowi juga terkenal kerana kerap membuat lawatan mengejut ke kawasan kejiranan miskin. Pada 2010, Jokowi dilantik semula sebagai Datuk Bandar dengan lebih 90% undi. Beliau kemudiannya disenaraikan sebagai Datuk Bandar ketiga terbaik di dunia oleh Yayasan Datuk Bandar Antarabangsa. Semasa menjadi Gubernur di Jakarta pada 2012, Jokowi mula dibandingkan secara meluas dalam media dengan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, sebahagian besarnya kerana terdapat persamaan fizikal dan juga mempunyai persamaan acuan politik yang sama. Pada 2014, parti Jokowi memilihnya untuk menjadi calon bagi pilihan raya Presiden Indonesia yang diadakan pada 9 Julai. Beliau telah meraih kemenangan dengan lebih 53% undi popular, menewaskan lawannya, bekas Jeneral Prabowo Subianto. Walaupun Prabowo mendakwa bahawa terdapat penipuan undi yang berleluasa dan secara rasmi mencabar keputusan pilihan raya tersebut, Mahkamah Perlembagaan Negara Sebulat Suara menolak tuntutannya pada Ogos dan sekaligus membuka jalan untuk Jokowi memegang jawatan pada 20 Oktober. Antara usaha awal Jokowi selepas menjawat jawatan Presiden ialah mengurangkan amalan rasuah untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing ke negara Indonesia. Indonesia memanfaatkan hubungan dengan China. Antara usaha besar yang dilakukan Jokowi dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya ialah dengan menjadi antara negara terawal di Asia Tenggara yang menyokong usaha dan inisiatif One Belt One Road atau OBOR oleh kerajaan China semasa penggal pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama sejak tahun 2015. Semua pembangunan dan perkembangan pesat yang sedang dilakukan oleh kerajaan Indonesia sebenarnya banyak bertitik tolak dengan kerjasama ini. Penyelidikan yang dilakukan melaporkan bahawa Indonesia seandainya bersama dengan China bakal menjadi antara penerima faedah terbesar inisiatif itu kerana kedudukan Indonesia sebagai rakan dagang terbesar China di Asia Tenggara. China sendiri ketika itu sudah menjadi pelabur terbesar di negara tersebut. Sejak mula lagi menyatakan sokongan kepada inisiatif OBOR, Jokowi telah meletakkan sasaran untuk memajukan kawasan-kawasan yang mundur di negara itu melalui pembangunan infrastruktur serta fasiliti yang lebih baik. Matlamat itu diteruskan sebagai agenda utama beliau selepas berjaya mendapat kembali mandat memerintah, iaitu dengan meletakkan sasaran pembangunan sama rata ke seluruh Indonesia sebagai fokus utama. Setakat ini, sasaran Indonesia adalah untuk mewujudkan 4 koridor pembangunan terbesar melibatkan Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Utara Sulawesi dan Bali.
Setiap koridor dibangunkan dengan matlamat berbeza-beza. Contohnya, koridor Sumatera akan diangkat sebagai hub logistik utama di kawasan perairan Selat Melaka, Kalimantan pula sebagai penjana tenaga hidro, serta 2 lagi koridor di Sulawesi dan Bali untuk tujuan pelancongan. Antara projek yang dirancang di bawah kerjasama ini ialah projek bagi membangunkan jalinan rel kereta api berkelajuan tinggi di antara Jakarta dan Bandung sepanjang 150 km dengan tujuan untuk membangunkan kawasan-kawasan satelit di sepanjang laluan rel tersebut yang dijangka mampu menyumbang lebih RM100 bilion kepada ekonomi. Walaupun berdepan tentangan yang memandang inisiatif obor mempunyai agenda perluasan kuasa China sebagai kuasa dunia dan ia juga dikatakan sebagai salah satu bentuk penjajahan baru menggunakan kuasa kewangan, Presiden Jokowi dilihat tidak lagi mahu menoleh ke belakang dan menyifatkan pelibatan negara China di Indonesia tidak akan dihentikan kerana kedua-dua negara akan memperolehi manfaat besar hasil daripada kerjasama mereka. Pembentukan Kerajaan Perpaduan. Antara rahsia terbesar kejayaan Jokowi dalam memajukan Indonesia ialah dengan mewujudkan kestabilan dan konsistensi dalam menguruskan negara. Jokowi memilih pembentukan Kerajaan Perpaduan walaupun mempunyai kemampuan untuk memerintah sendiri bersama parti sekutu. Pelantikan musuh politiknya sebagai Menteri Pertahanan iaitu Prabowo Subianto adalah langkah besar yang diambil olehnya dalam usaha untuk mententeramkan pergolakan politik Indonesia yang sering dilanda rusuhan pada waktu itu. Dan bijaknya Jokowi ini adalah apabila beliau melantik sekutunya Hadi Jajanto sebagai Panglima Tentera Nasional Indonesia TNI bagi mengelakkan potensi kudeta daripada Prabowo yang masih berpengaruh dalam tentera. Akhirnya, kestabilan kerajaan dapat dicapai kerana ruang pengkhianatan tertutup rapat. Hasil daripada pembentukan Kerajaan Perpaduan, lantikan barisan menteri teknokrat, kurangnya pembalahan dalaman menjadi kunci kepada keyakinan pelabur untuk memasuki sesebuah negara. Walaupun pada awalnya ramai yang terkejut dengan tindakan Jokowi ini, namun masing-masing akhirnya sedar kebenaran fakta bahawa dalam politik sebenarnya tiada kawan ataupun musuh yang kekal. Teman hari ini boleh menjadi musuh esok hari, begitulah sebaliknya. Dasar pengenalan Undang-Undang Baru Cipta Pekerjaan. Dalam tahun 2019, selepas memenangi pilihan raya dan kembali memegang jawatan Presiden bagi penggal kedua, Presiden Joko Widodo telah berikrar untuk membawa perubahan baru yang bakal mempertingkatkan kedudukan ekonomi Indonesia. Sasaran beliau yang diumumkan pada bulan Oktober 2019 adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara 5 teratas dalam kedudukan ekonomi dunia, mempunyai kadar sifar masalah kemiskinan serta mempunyai nilai KDNK negara setinggi 7 trilion US dollar dalam tempoh 2 ke 3 dekad akan datang. Bagi membantu perkembangan hasrat tersebut serta memacu perubahannya, Presiden Jokowi mahu meminda dasar yang diamalkan kerajaan Indonesia dalam bidang regulasi bagi mempermudahkan kemasukan pelaburan baru khasnya dari luar. Dasar yang diamalkan oleh Indonesia sekarang dipercayai terlalu ketat dan didakwa merupakan punca utama kenapa pelabur antarabangsa enggan melabur. Jadi, sebagai tunjang utama kepada semua perubahan yang mahu dilaksanakan, kerajaan Indonesia melakukan rombakan besar-besaran terhadap undang-undang mereka melalui pengenalan Rang Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, perubahan yang menjadi modal utama kempen pilihan raya Presiden Jokowi ini telah mendapat tentangan masyarakat Indonesia kerana ia didakwa bakal mencabuli hak warga Indonesia sebagai pekerja. Walaupun begitu, cadangan melaksanakan perubahan dasar berkaitan hak dan kedudukan pekerja ini telah mendapat tentangan sebahagian besar rakyat Indonesia sebelum draft usulnya sempat dibacakan di Parlimen Indonesia lagi. Sebulan sebelum dibentang, tunjuk perasaan sudah dimulakan di Jawa pada Januari 2020 yang melibatkan golongan pekerja yang bimbang dengan nasib mereka. Badan NGO yang memperjuangkan hak pekerja dan kumpulan mahasiswa juga mula bangkit menganjurkan kempen-kempen protes selama beberapa bulan dalam tahun 2020 dengan tuntutan agar RUU nombor 11 ditarik balik. Ada yang kekal aman, ada yang bertukar menjadi tragedi melibatkan insiden pembakaran dan kerosakan harta awam serta pertempuran penunjuk perasaan dengan anggota keselamatan. Akhirnya, kes ini dibawa ke Mahkamah Perlembagaan Indonesia dan keputusannya ialah Mahkamah Indonesia memberikan masa 2 tahun kepada Kerajaan Indonesia memperbaiki isi kandungan RUU nombor 11. Sekiranya dalam tempoh tersebut, Kerajaan Indonesia gagal memperbaiki atau menambah baik isi kandungan RUU tersebut, secara automatik ia dianggap tidak sah dan tidak lagi terpakai. Disebabkan oleh itulah kita dapat melihat Kerajaan Indonesia kini sedang giat memancing pelabur luar masuk bagi meyakinkan warga mereka yang semua usaha yang dijalankan ini perlu dilihat positif. Kesimpulannya,
Pimpinan Jokowi juga tidak lari dari kecaman dan kutukan, khususnya dari pihak lawan dan pengkritiknya. Namun, usaha Jokowi untuk membawa kemajuan kepada negara itu dengan memberi penekanan kepada kestabilan dan infrastruktur menjadi antara punca kejayaan beliau. Berdasarkan laporan, Indonesia diramalkan mempunyai ekonomi keempat terbesar di dunia dengan KDNK 7.3 trilion $, menjelang tahun 2050. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.